Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung kelas akidah bagi tahun 2. Boleh rekod pakai telefon je. Kita sambung bahagian Rasul Ulul Azmi. Okay, slide ni Mak Alin dah bagi kepada kamu semua hari tu. Slide yang sama, cuma kita sambung. Kita dah cerita apa dia tu Rasul Ulul Azmi, apa dia pengertian Rasul Ulul Azmi. Kita dah cerita berapa orang Rasul Ulul Azmi. Kita tengok lagi sekali secara ringkas. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi ialah gelaran. Kamu kena ingat, Rasul Ulul Azmi ialah gelaran. Gelaran untuk apa? Untuk siapa? Untuk Rasul yang mempunyai kesabaran dan azam yang sangat tinggi dalam menghadapi cabaran untuk menegakkan dan menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud pengertian Rasul Ulul Azmi. Pengertian Ulul Azmi, perkataan Ulul Azmi itu sendiri maksud dia adalah gelaran. Maksud dia gelaran untuk Rasul yang mempunyai sangat banyak ataupun sangat tinggi dia punya tahap ujian dalam menyampaikan ajaran ataupun dakwah untuk menyebarkan agama Allah. Okey. Siapa dia Rasul Ulul Azmi? Kita dah cerita, kita ada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Kita ada yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sampai sini kita dah cerita pada minggu lepas. Lepas tu kita sambung dekat sini. Setiap Rasul Ulul Azmi tu dia diuji dengan ujian macam mana. Kat sini kita nak tunjuk. Macam mana kecil sikit. Okey. Kenapa ada nama saya kat bawah ni? Okey. Takpelah, boleh lah. Okey, Nabi Ibrahim. Kita ada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Kita tengok, kita cerita kita punya Nabi Ibrahim dulu. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana ujian yang diterima, yang dihadapi oleh beliau. Kita tengok yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memerintahkan baginda untuk menyembelih putera kesayangan beliau, iaitu Nabi Ismail. Jadi ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim ni sangat-sangat berat. Bayangkan kalau kita ataupun kamu nanti diuji supaya disembelih orang yang kamu sangat-sangat sayang. Ini dia punya ujian. Cerita dia sangat hebatlah. Cerita dia macam mana bila Nabi Ibrahim dapat wahyu di dalam mimpi supaya menyembelih putera kesayangan beliau, dan diceritakan pula oleh Nabi Ismail. Nabi Ibrahim cerita pula wahyu tersebut kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail sendiri rela supaya beliau disembelih oleh ayah dia, ayah beliau. Okey, kemudian kita ringkaskan cerita. Kemudian Nabi Nuh, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Macam mana Nabi Nuh punya ujian yang dihadapi? Nabi Nuh menyeru kepada kaum beliau untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 950 tahun. Tetapi hanya sedikit sahaja daripada kalangan kaum Nabi Nuh itu yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, hampir 1000 tahun berdakwah. Hampir 1000 tahun berdakwah, tetapi
tidak diuji, dakwah tu sangat-sangat sulit, sangat-sangat sukar, sampai yang betul-betul mengikut, yang betul-betul beriman kepada Allah pada waktu tu hanya sedikit sahaja. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam menyeru, macam mana cerita Nabi Musa dengan Firaun. Menyeru Firaun dan kaum-kaum Firaun pada waktu itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berani, walaupun tahu bahawa Nabi Musa ini akan dibunuh, mendapat ancaman bunuh. Sangat, kalau kita lah, sangat takut, sangat risau apa yang terjadi kepada kita kalau kita dakwah lagi, cerita lagi, suruh beriman kepada Allah dan sebagainya, dan mendapat tentangan sehingga sanggup dibunuh, sanggup dibunuh ataupun matilah, mudah ceritanya. Okey, yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam, beliau menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menghadapi ancaman bunuh serta dikhianati oleh sahabat karib beliau sendiri yang bernama Yahuza. Sama macam Nabi Musa tadi, Nabi Musa alaihi salam juga mendapat ancaman bunuh, tapi tetap teruskan dakwah, tetap terus menyebarkan ajaran agama Allah pada waktu itu. Okey, yang terakhir, boleh tak boleh nak alih gambar ni. Okey, yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum Nabi Muhammad untuk beriman dan menghadapi rintangan sehingga Islam kukuh di Makkah. Itu sirah kamu dengan siapa? Dengan tahun 2 dengan Muallim Abdul Karim. Macam mana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mula-mula datangnya agama Islam, sehingga mendapat rintangan hampir satu Makkah tentang baginda, walaupun pak saudara beliau sendiri yang sangat sayangkan beliau pun tentang tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya lah. Tapi kita tahu mudahnya kelima-lima orang Rasul Ulul Azmi ni mendapat ujian yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat berbanding dengan Rasul-Rasul yang lain. Berbanding dengan 20 Rasul yang wajib kita tahu yang lain, 5 orang Rasul ini mempunyai rintangan cabaran yang sangat-sangat hebat lah. Okey. Seterusnya, slide yang terakhir, ciri-ciri Rasul Ulul Azmi. Okey. Kita ada dekat sini bukan sekadar 4 ciri ini sahaja, tapi banyak lagi ciri-ciri yang lain. Cuma kita rangkumkan ciri-ciri lain ke dalam 4 ciri-ciri ini. Okey. Yang pertama, ciri Rasul Ulul Azmi sabar. Sabar dan mempunyai keazaman yang sangat kuat. Sebab itulah nama mereka Ulul Azmi, yang mempunyai keazaman yang utama, yang banyak, yang hebat lah. Okey. Yang kedua, cekal dan tabah. Yang tadi kita cakap, mempunyai keazaman yang cekal, mempunyai keazaman yang kuat, mestilah dia cekal, mestilah dia tabah. Kalau tak ada azam yang kuat, taklah cekal. Yang ketiga, yang paling banyak menempuh pelbagai cabaran dalam perjuangan menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, cekal dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cekal dan tabah jugalah. Okey. Situ sahaja slide untuk Rasul Ulul Azmi. Jadi untuk tahun 2 kita dah habis Rasul Azmi. Yang terakhir Muallim nak tanya kamu, dalam kita belajar tajuk Rasul Ulul Azmi ni, kita tahu Rasul Ulul Azmi ni macam mana dia punya kecekalan, ketabahan, ujian dalam berjuang tu, dalam berjuang menegakkan ataupun menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala.
apa iktibar yang kita boleh ambil daripada cabaran yang mereka hadapi, yang kita boleh terapkan dalam kehidupan seharian kita. Contoh, kita sebagai seorang pelajar, lebih-lebih lagi mempelajar agama yang mempelajari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestilah juga mencontohi macam mana kecekalan ataupun ketabahan yang dihadapi oleh kelima-lima orang Rasul Ulul Azmi ini, menjadikan perjuangan mereka sebagai satu titik tolak untuk kita memperjuangkan apa yang kita ada pada hari ini. Kalau kamu pada waktu ini kamu berjuang dalam bidang pelajaran, belajar betul-betul, belajar bersungguh-sungguh. Walaupun PDPR ke PDP apalah, PDPRS, PDPZ ke, bagilah nama apa sekalipun, kita betul-betul belajar. Kita betul-betul menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh. Kalau kata menghafal Al-Quran, hafal betul-betul. Jangan hafal main-main, jangan hafal kejap semangat, kejap tak. Jangan hangat-hangat tai ayam. Selain itu, kita juga jadikan macam mana kecekalan, ketabahan Rasul Ulul Azmi ini untuk kita, apa lagi? Banyaklah lagi. Okey. Maklum bagi satu je lah. Boleh bagi satu je. Yang penting kamu dapat jadikan kisah Rasulullah Azmi ni sebagai pengajaran dalam hidup kamu semua. Okey. Kita dah habis Rasul Ulul Azmi. Lepas tu kita dah untuk tahun 2 kita dah belajar sifat wajib, sifat baqa' bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara perkara ataupun tajuk-tajuk yang perlu kamu bagi perhatian. Kalau kata lepas PDPR ni kamu boleh datang sekolah, alhamdulillah, kita boleh bersua, bertemu mata. Tapi kalau kata sambung lagi PDPR, wallahu alam, mungkin sambung, mungkin tak. Tapi kalau kata sambung, macam ni lah kita untuk tahun 2 akidah. Apa pula keluar. Kalau kata kena sambung lagi PDPR, insyaAllah Mak Ali akan pelbagaikan lagi video ataupun pelbagaikan lagi kerja-kerja sekolah, kuis ataupun latihan dan sebagainya lah. Kalau kata kamu kena jawab ujian dekat rumah pun, insyaAllah tak ada masalah. Jawab je lah. Yang penting kita dapat belajar. Kita di antara individu ataupun hamba Allah yang terpilih atas muka bumi ini, walaupun dengan pandemik, diuji dengan pandemik, kita masih lagi dapat belajar. Tak dapat belajar secara mubasyarah, secara langsung. Kita belajar secara tak langsung lah. Tapi insyaAllah, alhamdulillah, setakat ni Mu'alim buat video pun ada, bukanlah Mu'alim cakap seorang, tapi ada dia punya tindak balas ataupun ada feedback. Maksudnya kalau tak tahu, ada yang PM Mu'alim, ada yang WhatsApp. Alhamdulillah. Kalau ada masalah boleh tanya Mu'alim. Ini dia tajuk yang kamu perlu bagi perhatian. Selain daripada tajuk Rasul Ulul Azmi, tajuk sifat wajib baqa', banyak pula notification. Sifat wajib baqa', sifat kidam, lepas tu sifat wujud, lepas tu beriman kepada Rasul dan juga beriman kepada malaikat. Start daripada awal tahun kita belajar beriman kepada malaikat. Apa dia pengertian malaikat? Hafal 10 malaikat tu, hafal dia punya, kamu kena ingat dia punya tugas-tugas khusus. Kalau kata malaikat Jibril, apa dia tugas-tugas khusus malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, apa dia punya tugas-tugas khusus. Lepas tu juga tugas-tugas umum untuk semua malaikat.
Kita ada 10 malaikat. Apa tugas umum malaikat? Mendoakan untuk orang-orang soleh dan sebagainya lah, contoh. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Apa maksud Rasul? Apa beza Rasul dan apa beza Nabi? 25 orang Rasul dan Nabi yang wajib kita tahu. Lepas tu termasuklah Rasul Ulul Azmi tadi. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Lepas tu siapa Rasul Azmi yang tadi itulah. Kemudian masuk sifat wajib bagi Allah. Kita ada 3 sifat. Sifat wujud, sifat kidam, sifat baqa. Itu sahaja. Okey, itu sahaja. Itu sahaja. Muallim doakan kamu semua dapat belajar dengan baik, dapat belajar bersungguh-sungguh, cekalkan, tabahkan, pasakkan dalam hati supaya dapat kita belajar agama, belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh. Sampai di sini video kita. Muallim ucapkan kamu selamat bercuti. Walaupun cuti seminggu, jangan nak berjalan merata-rata. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa pakai mask. InsyaAllah ada rezeki. Kita jumpa di masa akan datang selepas cuti, InsyaAllah. Okey, syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.